Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Tangan Hijau. Akak nak ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel akak. Tapi pada yang belum tu, bolehlah subscribe. Terima kasih daripada akak Tangan Hijau. Kak, apa cerita akak hari ni ya? Hari ni akak nak cerita sikit pasal pengalaman solo ride akak. Tapi apa persiapan akak masa mula-mula tu? Okey, jomlah kita check sama-sama. Macam best je. Bolehlah akak cerita pada kita orang. Jadi kita orang bolehlah dengar. Manalah tahu apa yang akak cerita tu, kita boleh sama-sama share. Dan kita boleh ambil mana yang baik dan buang mana yang tak elok. Okey, apa plan akak? Akak punya plan yang pertama ni tak adalah macam kebabom sangat. Tapi akak nak pergi balik ke kampung akak je. Kenapa akak pilih nak balik ke kampung? Sebabnya kalau balik ke kampung tu, yang pertama sekali akak dah tahu struktur jalan dia macam mana, akak dah tahu jarak dia macam mana, akak dah tahu apa masalah jalan dan kiri kanan jalan tu. Jadi akak dah banyak info. Untuk yang solo ride ni, akak rasa yang terbaik adalah akak memilih untuk balik ke kampung. Okey, boleh tak akak ceritakan pada kita orang apa persiapan akak sebelum akak buat solo ride ni? Ish, engkau ni Dik, kau tanya tu macam akak ni nak pergi ride jauh-jauh beribu-ribu kilometer je. Ish, betul lah kak apa yang saya tanya ni. Sebabnya tak semua orang berani untuk pergi solo ride walaupun dekat-dekat sekalipun. Jadi apalah salahnya akak share dengan kita orang kan? Yelah akak share lah. Tapi akak ni bukanlah berpengalaman sangat. Tapi apa persiapan yang sedikit-sedikit akak buat tu akak share. Okey, sebelum nak ride pergi mana-mana, pertama sekali kita mesti pastikan kita ni bersedia fizikal dan mental. Sebab apa kena sedia fizikal dan mental? Sebab kalau kita punya mental kita tak ready untuk pergi ride, mungkin kita tak boleh nak tumpukan perhatian masa kita dekat atas jalan raya. Lepas tu kalau fizikal pula tak fit, tak berapa sihat, demam ke apa ke, jadi kita tak selesa masa nak ride. Jadi ini adalah penting sangat-sangat tau. Okey, lepas tu yang kedua pula, selepas kita sendiri yang bersedia, kita pastikan juga jentera kita itu bersedia. Okey, contohnya macam RT3 akak ni, akak sebelum nak pergi jalan jauh, akak buat balancing dulu, supaya tayar dia tu okey, balance lah. Okey, jadi kalau nak tahu apa masalah RT3 ni, masa mula-mula keluar dulu, kalau kita tak buat balancing tayar, dia punya handle tu bergegar-gegar. Jadi kalau nak lari tu macam tak boleh nak lari sangatlah. Oh, RT3 ni nak kena buat balancing juga kak? Akak buat tayar depan ke belakang? Untuk pengetahuan, semua yang bakal membeli RT3, kita buat balancing ni dua-dua depan dan belakang. Oh, macam tu ya kak. Barulah saya tahu. Kalau sebelum akak buat balancing ni, berapa yang akak boleh lari kak? Kalau nak ikutkan sebelum buat balancing ni, akak boleh lari lebih kurang dalam 80 km per jam je. Lepas naik je sikit pada 80 tu, akak dah tak larat dah, tak macam tak berani lah nak pergi jauh. Memang akak nampak beza sangat lepas bila akak dah buat balancing tu. Macam masa kita ride tu, tiba-tiba kan macam tak sedar dah 100, lepas tu tak sedar 120. Kau tengok, penting tau. Boleh tahan juga kak dia punya lari RT3 ni. Kau jangan tak tahu. Rugi tau lambat-lambat beli RT3 ni. Tu akak yang perempuan tau yang bawa 120. Akak pernah bawa pun paling laju pun 130 macam tu. Kau bayangkan kalau lelaki dia boleh buat macam mana. Tapi akak 130 tu akak boleh buat dalam beberapa minit je lah, tak adalah terus sangat. Jadi kalau yang biasanya akak sedap-sedap lari, macam nak santai-santai macam tu, dalam 100 lah. Lepas tu kalau laju sikit pun 120 pun rasa macam okey lah kan, macam tu. Asal bunyi akak ni macam nak meracun saya je. Mana ada akak nak racun. Jadi terpulang lah pada diri sendiri. Kalau rasa macam RT3 ni bagus, kau boleh beli. Tapi kalau kau rasa macam jentera lain yang lebih bagus, itu hak engkau. Akak cuma cakap je apa yang akak rasa. Okey kak, berbalik pada cerita ride akak tadi. Okey, lepas akak buat balancing tayar, akak buat apa lagi? Okey, untuk motor lepas akak buat balancing tu, akak make sure kan lah orang yang buat balancing dekat kedai balancing tu, dia punya angin semua tu cukup lah.
Okey, tadi saya lupa nak tanya. Hari tu akak buat balancing dekat mana ya? Kedai apa tu nama dia? Okeylah, untuk pengetahuan orang yang berada di area macam Gombak, Setapak, Melawati, di sekitar Jalan Genting Kelang, boleh pergi ke Master Taya. Master Taya ni memang terletak dekat Jalan Genting Kelang. Lepas tu dia punya charges untuk balancing tayar dia RM50. Bagi akak berbaloi lah kan. Oh, dekat Genting Kelang. Dekat lah tu kak. Bolehlah nanti saya suruh kawan-kawan saya pergi dekat kedai tu. Okey, tadi akak kata akak lepas buat light balancing, lepas tu akak buat tayar, lepas tu peralatan. Peralatan apa yang akak bawa kat dalam akak punya RT3 ni? Okey, peralatan asas lah macam skru, cacing tayar, spana, benda-benda yang penting yang macam tu. Sebab dulu kalau nak tahulah, akak pernah sekali breakdown kat tengah-tengah jalan, tapi akak punya tools tu memang basic tool. Nak buka skru yang kat sini susah, kat sana susah. Jadi benda tu sangat basic. Lepas pada kena sekali tu, akak dah prepare lah sikit apa-apa barang yang perlu akak bawa. Jadi sebelum kita nak pergi mana, tak kisahlah, bukan saja RT3, apa-apa saja jenis motor, kita pastikan segala peralatan. Kalau kita sendiri pun tak boleh buat, mungkin kalau alatan tu semua ada, mungkin orang yang tolong kita tu akan memudahkan kerja. Yelah kak, betul lah tu. Kalau tak ada peralatan, orang tu pun tak ada peralatan, macam mana nak tolong kan? Okey, bagus. Okey, apa lagi kak? Okey, lepas tu kita kena pastikanlah kita punya telefon tu bateri dia full. Lepas tu kalau bateri tu dah full, kita bawa lah juga power bank. In case lah kalau apa-apa terjadi tengah jalan, kita ada dah peralatan-peralatan tu. Lepas tu GPS, macam Waze semua tu lah. Tapi kalau GPS ni, bagi akak kalau ada lah GPS yang guna satellite tu lebih bagus. Sebab tak semua tempat yang ada coverage telefon. Kadang-kadang tiba-tiba kita jalan tu kita pula tak tahu nak pergi mana kan. Sekali-sekali tak ada coverage, spam, habis gelap gulita kita, tak tahu mana nak pergi. Betul kak, betul. Apa lagi kak lepas tu? Okey, akak rasa yang last kali adalah dari segi security lah. Security ni kita boleh bagi kepada dua. Security rider dan juga security jentera kita. Security as a rider, kita kena pastikan kat mana tempat yang kita bermalam. Security untuk kita punya jentera pula, dari segi macam kunci, kat mana nak park, sekurang-kurangnya benda basic macam tu kita dah tahu. Bila dah tahu tu, insyaAllah semuanya selamat. Tu je ke kak? Yelah tu je. Kau nak berapa banyak lagi? Tak adalah kak. Tak adalah. Yang apa yang akak share ni semuanya benda basic. Akak rasa sesiapa sahaja yang mula ride pasti akan buat benda yang sama macam ni. Tapi sekiranya yang sesiapa sahaja yang baru nak ride, akak rasa bolehlah check apa dia step by step yang akak cakapkan ni. Mungkin bolehkan jadi satu panduan. Terima kasih kerana bersama dengan Tangan Hijau. Okey, jumpa lagi di next video.